Hai, berjumpa lagi kita pada minggu ini. Topik untuk pendidikan jasmani iaitu unit 4, permainan kategori jaring, dan sukan yang akan kita pelajari pada minggu ini adalah sepak takraw. Okey, rasanya cikgu tahu kamu memang ada yang pemain sepak takraw ataupun minat sepak takraw. Apa itu sepak takraw? Okay? Sepak takraw dimainkan oleh 3 orang pemain atau regu antara 2 kumpulan. Maksudnya 3 orang yang bermain di dalam gelanggang. Tidak termasuk simpanan lah. Maksudnya 3 orang dalam satu gelanggang. Iaitu ada tekong, apit kiri dan apit kanan. Itu namanya lah. Permainan ini merupakan permainan kategori jaring. Pada asalnya, permainan ini dikenali sebagai sepak raga bulatan. Sebelum dikenali sebagai sepak takraw, dia dikenali sebagai sepak raga. Iaitu adalah serba sedikit tentang sepak takraw. Okey, kita tengok. Sepak takraw melibatkan kemahiran servis dan menerima servis. Okey, ini adalah contoh-contoh kemahiran yang ada dalam sepak takraw. Servis dan menerima servis, menimang bola, mengumpan, melibas, menanduk dan mengadang. Itu adalah antara-antara kemahiran dalam sepak takraw. Okey, permainan ini tidak lagi didominasi oleh kaum lelaki sebab kita bergerak seiring dengan kemodenan sukan. Maksudnya kesamarataan di dalam sukan tidak mengira lelaki atau perempuan. Jadi perempuan pun boleh main sepak takraw sekarang. Sebab itu dalam silibus tingkatan 2 sepak takraw boleh apabila kita belajar kemahiran sepak takraw, dia melibatkan perempuan dan lelaki. Begitu juga semasa kamu belajar permainan, contoh yang lelaki pun belajar permainan perempuan. Contoh masa kamu tingkatan 1, kamu belajar bola jaring. Maksudnya bola jaring sudah tidak didominasikan oleh kaum perempuan juga, tetapi sudah dimainkan juga oleh kaum lelaki. Itulah salah satu keistimewaan sukan sekarang. Boleh dimainkan oleh pelbagai, boleh dimainkan semua lapisan jantina masyarakat lah, tak kira lah lelaki ke perempuan. Okay, itu adalah tentang sepak takraw. Kita akan tengok ukuran gelanggang sepak takraw. Ukuran gelanggang sepak takraw. Okay, ini lebarnya 6.1 meter. Panjangnya ini panjangnya adalah 13.4 meter. Okey, ini bulatan untuk tekong. Yang tengah-tengah ini adalah bulatan untuk tekong, iaitu bulatan servis. Jarinya adalah 0.3 meter. Jarak di antara bulatan servis ini ke garisan belakang adalah 2.45 meter. Dan jaraknya ke garisan tengah, di antara kawasan net lah, ini di mana letaknya net 4.25 meter. Dan jaraknya ke kiri dan kanan gelanggang adalah 3.05 meter. Di sini berdirinya tekong, di sini apit kanan dan di sini apit kiri. Okey. Jadi apit kiri kanan berfungsinya untuk menyalurkan bola kepada tekong. Kalau tekong itu kidal, maksudnya apit kiri yang akan menghantar bola. Kalau dia kanan, maksudnya apit kanan yang akan menghantar bola. Itu adalah ukuran gelanggang sepak takraw. Baiklah. Kita tengok peralatan sepak takraw. Kita akan tengok peralatan sepak takraw. Ini bola sintetik dan ini adalah bola rotan. Okey, bola rotan adalah bola yang digunakan pada zaman sebelum bola sintetik diperkenalkan. Sebelum namanya menjadi sepak takraw. Sebelum namanya sepak takraw, inilah bola rotan digunakan ataupun namanya adalah sepak raga. Apabila namanya sudah ditukar menjadi sepak takraw, jadi bola sintetik yang digunakan. Ini adalah kasut pemain-pemain sepak takraw. Mereka tak guna kasut seperti pemain hoki, pemain bola jaring, pemain bola tampar. Tidak. Mereka menggunakan kasut seperti kasut sekolah. Kasut yang nipis supaya senang untuk melakukan libasan. Itu adalah kasut yang digunakan dalam sepak takraw. Okey, dan ini adalah jaring sepak takraw, seakan-akan seperti jaring badminton. Itu adalah serba sedikit tentang peralatan
sepak takraw. Tadi dah disentuh pula tentang gelanggang. Okey, jadi kita akan tengok slide seterusnya. Okey, kita akan tengok kemahiran yang pertama, iaitu kemahiran servis. Servis dalam sepak takraw dia terbahagi kepada dua juga. Servis sepak sila dan servis kuda. Jadi kita akan tengok dulu servis yang pertama. Okey, bagi memulakan permainan, bola mesti diservis oleh tekong ke dalam petak gelanggang lawan. Dalam permainan sepak takraw, tekong adalah orang yang bertanggungjawab untuk servis bola ke dalam gelanggang pihak lawan. Tekong maksudnya tekong yang baik, dia dapat menolong ahli pasukannya untuk mendapatkan mata dengan mudah. Okey, terdapat dua jenis servis dalam permainan sepak takraw. Seperti juga cakap tadi, servis sepak sila dan servis sepak kuda. Kita akan tengok satu persatu lah. Okey, servis sepak sila. Perbezaan antara kedua-dua servis ini adalah dari segi bahagian kaki yang digunakan semasa melakukan servis. Okey, itu adalah perbezaan di antara sepak sila dengan kuda. Maksudnya bahagian kaki mana yang digunakan semasa melakukan servis. Okey, kita tengok sepak sila. Servis sepak sila menggunakan bahagian dalam kaki, sementara servis sepak kuda menggunakan bahagian kekura kaki. Jadi kita akan tengok apa itu dalam kaki dan apa itu kekura kaki. Mungkin kamu masih keliru. Mungkin ada nanti yang fikir kekura kaki itu kura-kura pula. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, ini adalah servis sepak sila. Nampak tak servis sepak sila? Dia dalam keadaan bersedia, fokus kepada bola, kontak bola menggunakan bahagian dalam kaki. Ini 1, 2, 3, 4 ikut lajak bola ke gelanggang pihak lawan. Okey, ini adalah bahagian dalam kaki. Maksudnya sisi kaki kamu. Nampak tak yang dibulatkan di sini? Nampak tak laser cikgu kat sini, laser point cikgu? Bahagian dalam kaki adalah permukaan tepi, sisi kaki kamu tu. Okey, itu adalah dalam kaki. Itu ada teknik lakuan untuk servis sepak sila. Pula servis sepak kuda. Okey, nampak ini dia berdiri sama juga. Berdiri sedia, fokus pada bola. Angkat kaki untuk melakukan kontak bola menggunakan kekura kaki. Nampak tak kekura kaki? Dia tak bawa kura-kura tetapi kekura kaki. Kekura kaki adalah bahagian depan kaki kamu ni. Nampak tak ini kasut? Nampak tak yang dibulatkan sini? Ini adalah hujung kasut kamu tu. Maksudnya permukaan. Contoh ini kaki tadi kan? Ini kaki. Ini untuk sepak sila tadi. Ini sepak sila. Ini dalam. Contohlah ini kaki kan? Contoh ini kaki. Ini bahagian dalam kaki. Kalau kekura kaki tadi bahagian sini. Sini, bahagian sini. Bahagian sinilah, bahagian sini. Maksudnya kalau dia nak servis kuda tu dia ketuk macam ni. Kalau dalam kaki tadi yang sila tadi dia guna macam ni. Bahagian ini adalah bahagian dalam kaki. Itu adalah perbezaan servis di antara sepak sila dengan sepak kuda. Okey, baiklah. Tengok pula bagaimana permainan sepak takraw inilah menggunakan apa, kemahiran apa. Okey, terdapat 3 kemahiran menerima servis. Selepas bola itu diservis ke pihak lawan ataupun ke pihak kamu, kenalah ada orang yang menerima servis. Jadi ada 3 kemahiran untuk menerima servis seperti yang dinyatakan di dalam slide cikgu ni lah. Okey, yang pertama, servis menggunakan bahagian kaki, paha dan kepala. Maksudnya apa-apa anggota badan kamu boleh digunakan untuk menerima bola servis. Tetapi kalau kamu mendada bola takraw dan kamu mendada tak boleh, dia bukan bola sepak. Maksudnya dia akan menggunakan kaki, paha dan kepala. Itu adalah 3 kemahiran menerima servis. Okey, bahagian anggota badan yang digunakan bergantung kepada ketinggian kedudukan bola yang diterima. Okey. Tinggi bola itu, jadi apa yang sesuai untuk kamu terima? Mestilah mungkin kamu nak boleh menanduk. Dia ikut kesesuaian ataupun kesesuaian keadaan situasi. Bola tu bagaimana, situasi macam mana, bola itu laju ke, bola itu slow ke. Jadi semua kemahiran menerima servis ini bergantung kepada ketinggian kedudukan bola yang datang.
Baiklah, kita tengok. Menerima servis menggunakan kepala bagaimana? Nampak tak? Yang pertama, dia dah ready seperti ini. Lutut dibengkokkan. Selepas bola sampai, lutut sudah diluruskan dan dia melompat dan menanduk bola. Seakan-akan pelakuan kamu menanduk bola, sepaklah. Itu adalah menerima servis menggunakan kepala. Seterusnya, servis menggunakan paha. Teknik memahalah. Dalam bola sepak pun ada juga teknik seperti ini ya. Maksudnya teknik yang hampir sama. Menerima servis menggunakan paha. Ini contoh satu. Bola sampai di sini dan kamu bagi kuasa dan lonjakkan ataupun lantunkan bola ke atas untuk ahli pasukan kamu. Sambung bola kamu untuk pergi ke gelanggang pihak lawan. Okey, dalam sepak takraw ada 3 juga sentuhan sebelum bergerak sebelum sampai ke gelanggang pihak lawan lah. Maksudnya kalau lebih dari 3 tak boleh. Kurang dari 3 tak ada masalah. Sama seperti permainan bola tampar lah. Okey. Bagaimana pula menerima servis menggunakan kaki? Menggunakan kaki ni biasalah. Maksudnya kemahiran menimang bola. Ini kalau pemain sepak takraw dia akan belajar menimang bola lah. Yang menggunakan bahagian dalam kaki tadi. Seperti macam servis sila. Sepak sila tadi ya. Okey, itu adalah menerima servis menggunakan kaki. Okey, kita akan tengok kemahiran sepak takraw yang seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah kemahiran menimang dan kemahiran mengumpan. Mengumpan ni maksudnya kita boleh mengelirukan pihak lawan lah. Jadi kita akan sentuh satu persatu setiap kemahiran ini. Okey. Kemahiran menimang. Okey, kemahiran menimang bola digunakan apabila pemain menerima servis yang dilakukan oleh tekong kumpulan penyerang. Maksudnya bola dari tekong kamu terima dengan kemahiran menimang lah, iaitu menggunakan kaki tadi. Okey, itu maksudnya. Kalau kamu menggunakan kepala pun boleh, paha pun boleh. Itu kemahiran menerima servis lah. Kemahiran menimang ini adalah kemahiran menerima servis. Kemahiran ini boleh dilakukan dengan menggunakan kaki, paha atau kepala. Boleh menimang bola dengan bola takraw dengan kepala, paha atau kaki. Okey, pemilihan anggota badan yang digunakan untuk menimang bola bergantung pada kedudukan hantaran bola. Seperti yang cikgu dah beritahu pada slide sebelum ni lah. Terusnya, masih lagi kemahiran menimang. Kepala digunakan sekiranya kedudukan hantaran bola yang tinggi, manakala bola yang rendah ditimang menggunakan paha atau kaki. Sama juga seperti cikgu beritahu tadi lah. Kalau tinggi, tak bolehlah kamu nak guna kaki atau paha kan. Paha kamu bukannya boleh pergi tinggi sangat, kecuali lah kamu melompat ataupun kamu melakukan rejaman ataupun libasan. Bolehlah menggunakan kaki, tapi paha tidak boleh. Jadi bola yang tinggi hendaklah disambut menggunakan kepala lah. Itu kemahiran menimang tadi. Pemain boleh menggunakan bahagian dalam kaki atau kekura kaki untuk menimang bola. Sama yang seperti yang cikgu dah beritahu tadi lah dalam kemahiran servis sepak sila dengan sepak kuda tadi ya, menggunakan dalam kaki ataupun kekura kaki. Kemahiran menimang bola menggunakan paha. Kita tengok kemahiran menimang bola menggunakan paha. Sama juga yang cikgu dah tunjuk slide sebelum ni. Teknik lakuannya adalah sama. Satu, tunggu dalam keadaan bersedia. 2, menggunakan paha. Ketiga, dia bagi kuasa ataupun tambah kuasa untuk bola itu melantun naik. Okey. Teknik menimang bola menggunakan bahagian dalam kaki pula. Sama juga. 1, 2, 3. Menggunakan dalam kaki. Okey. Seterusnya adalah kemahiran mengumpan. Okey, bola yang ditimbang akan diumpan kepada pemain lain untuk melakukan serangan. Maksudnya bola yang kamu dah timang tadi, kamu angkat tinggi dan pemain terakhir sebagai killer yang kita sebut dalam sepak takraw, dia akan melakukan libasan. Ataupun dia mengumpan lah. Untuk melakukan serangan. Umpanan yang baik akan memudahkan kumpulan untuk menyerang sama ada menggunakan kemahiran melibas atau menanduk. Ini kita boleh menggunakan melibas ataupun menanduk lah. Kita tengok juga situasi. Kalau pihak lawan sudah mengadang bola dengan tinggi, maksudnya kamu bolehlah nak menanduk.
Maksudnya kalau kamu melibas apabila dia sudah mengadang, maksudnya bola itu kemungkinan boleh melantun ke arah gelanggang kamu semula. Okey. Ini permainan bijak kawal dapat melatih murid menimang dan mengumpan bola dalam permainan sepak takraw ini kalau kita bersemuka lah. Maksudnya pembelajaran kita dijalankan secara praktikal. Barulah kamu boleh main permainan bijak kawal ini. Okey, kita tengok apa kemahiran menyerang pula. Bagaimana kemahiran menyerang boleh dilakukan. Okey, strategi menyerang dalam sepak takraw melibatkan kemahiran menima, mengumpan, melibas dan menanduk. Sama juga, maksudnya dia kombinasi setiap kemahiran dalam sepak takraw tadi. Menyerang bagaimana, bertahan pula bagaimana. Okey, servis yang diterima akan ditimang dan diumpan menggunakan kemahiran sepak sila. Seterusnya akan dilibas menggunakan kaki. Tak ada orang libas guna kepala atau paha, menggunakan kaki. Okey, pelbagai jenis teknik melibas boleh dilakukan seperti libas gunting, libas sisi dan libas menapak. Cikgu pasti yang lelaki, pelajar-pelajar lelaki dia boleh tahu bagaimana jenis ataupun teknik libasan ini. Libas gunting, libas sisi dan libas menapak. Okey, kita tengok libas gunting bagaimana. Okey, libas gunting seperti ini. Keadaan bersedia, and then fokus pada bola, melonjak dan menggunakan kontak pada bola. Libas gunting dia menggunakan kekura kaki. Nampak tak? Dia menggunakan kekura kaki. Depan kaki lah maksudnya. Okey, itu adalah libas gunting. Okey. Kita tengok pula kemahiran seterusnya. Kemahiran menanduk. Yang dalam buku teks kamu cuma menunjukkan perlakuan libas gunting sahaja. Okey. Jadi kita akan tengok seterusnya adalah kemahiran menanduk. Kemahiran menanduk adalah kemahiran yang boleh digunakan untuk strategi menyerang dalam permainan sepak takraw. Okey, itu adalah kemahiran menanduk lah, boleh digunakan untuk strategi menyerang. Seterusnya, pemain perlu menguasai kemahiran menanduk untuk memastikan bola jatuh ke dalam gelanggang pihak lawan. Maksudnya kamu hendaklah memiliki kepala yang kuatlah untuk menanduk bola takraw. Sebab bola takraw kalau yang perempuan maybe agak keras lah. Kalau yang lelaki mungkin mereka tak ada rasa sakit lah. Sebab bola itu dah biasa dengan mereka. Okey. Kita akan tengok kemahiran menanduk seperti mana. Menanduk tu just melompat dan tanduk bola. Melompat dan tanduk bola. Maksudnya kepala sajalah yang saya ingatkan seperti ini. Bukan dengan badan kamu. Okey? Badan masih di gelanggang kamu, kepala menanduk bola. Okey? Ini adalah kemahiran bertahan. Bagaimana pula kemahiran bertahan? Okey, mengadang bola ialah kemahiran yang digunakan bagi memastikan libasan yang dibuat oleh pihak lawan ditangkis atau dihalang daripada memasuki gelanggang sendiri. Okey, dalam gambar ini pemain baju merah tengah melakukan kemahiran mengadang. Manakala pemain yang menggunakan baju jersey kuning ini dia tengah melakukan libasan. Maksudnya yang tengah menyerang sekarang adalah jersey berwarna kuning. Manakala yang tengah bertahan adalah jersey warna merah. Yang ini tengah melakukan umpanan ataupun rejaman ataupun libasan. Jadi yang jersey merah ini dia tengah bertahan, iaitu dia mengadang menggunakan kemahiran mengadang agar bola itu tidak masuk ke gelanggang mereka. Okey, itu adalah kemahiran bertahan. Mengadang bola boleh dilakukan dengan menggunakan kaki atau badan. Maksudnya dia boleh menggunakan seluruh kaki ini dari bahagian paha ini ke hujung kaki ataupun dia menggunakan belakang badannya. Dia boleh bagi badan untuk menghalang. Tetapi selalunya pemain sepak takraw dia jarang menggunakan badan kecuali keadaan emergency, emergency case. Selalunya mereka banyak menggunakan bahagian kaki sahaja. Okey, itu adalah serba sedikit tentang kemahiran bertahan menggunakan kemahiran mengadang. Okey. Pastikan adangan kaki yang digunakan tepat mengadang bola yang direjam. Okey, contohnya kalau libasan yang dilakukan oleh jersey berwarna kuning ini terkena bahagian kaki yang ini ataupun yang ini, jadi bola itu tidak akan masuk ke gelanggang jersey warna merah lah. Unless kalau bola itu terkena di bahagian sini, kemungkinan bola itu boleh masuk ke
gelanggang mereka. Sebab apa? Kalau bola yang dilibas adalah laju. Lantunan itu kemungkinan dia meleleh ataupun dia pergi balik ke gelanggang mereka sendiri tadilah. Apa-apa boleh terjadi dalam situasi mengadang ini. Jadi itu adalah berdasarkan kebijaksanaan setiap pemain. Okey, pemain tidak dibenarkan pemain tidak dibenarkan menggunakan tangan. Ini bukan permainan bola jaring yang boleh menggunakan tangan ataupun bola tampar. Jadi permainan ini adalah seperti bola sepak lah. Dia hanya menggunakan seluruh anggota badan kecuali tangan. Kecuali semasa servis lah. Untuk melambung bola ke arah tekong boleh menggunakan tangan. Kalau bola sepak hanya penjaga gol saja yang boleh memegang bola menggunakan tangan. Okey, kita tengok bagaimana teknik lakuan mengadang dilakukan. Ini yang pertama, dalam keadaan sedia dia sudah berlari. Dia dah tengok masa kamu hendak berlari tu, kamu dah tengok dah arah bola tu dari mana. Kalau bola tu datang dari arah kanan, yes, apit kanan lah ya. Apit kanan. Maksudnya kalau dari arah kanan, kamu dah berlarilah, dah ready. Kamu melonjak dari arah kanan. Kalau dari kiri, adangan adalah sebelah kiri. Maksudnya bersedia berlari melonjak dengan tinggi dan melompat. Nampak tak? Dia menggunakan kaki lah. Menggunakan kaki. Dia bukan menggunakan belakang. Maksudnya bola itu kontak dengan kaki. Jadi bola itu akan kembali ke gelanggang pihak lawan. Berkemungkinan boleh kembali ke gelanggang pihak lawan semula. Seterusnya dia akan mendarat dengan selamat. Ini adalah 5 fasa bagaimana kemahiran mengadang dilakukan. Sekarang ni kita hanya belajar secara teori. Jadi kita hanya boleh melihat step by step, langkah by langkah. Berbanding kita belajar secara praktikal lah. Semoga kita dapat berjumpa dan belajar secara praktikal lah, supaya kamu sendiri dapat merasai bagaimana setiap kemahiran sepak takraw ini dilakukan. Okey? Okey, baiklah. Jadi itu sahaja kemahiran-kemahiran asas dalam sepak takraw. Cikgu berharap kamu dapat menyenaraikan dengan betul dan tepat setiap kemahiran dalam bola tampar. Setiap kemahiran dalam sepak takraw. Jadi ada kemahiran servis, menghadang, melibas, menimang. Jadi semua itu, setiap kemahiran itu hendaklah kamu tahulah. Maksudnya serba sedikit kita belajar secara teori ini, kamu mendapat ilmu tentang permainan sepak takraw ini. Okey? Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu seterusnya. Okey? Bye.